My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. قال أغير الله أبغيكم إلها قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini untuk kita meneruskan perkongsian, kita membaca hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita menghargai kepada perjuangan Nabi Musa dan juga Bani Israel dan apakah cabaran-cabaran yang melanda. Dan kalau kita lihat kepada kisah semalam bahawa sebenarnya Nabi Musa dan juga Bani Israel sudah pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan menyambung apakah babak seterusnya yang perlu kita fahami untuk kita ambil pelajaran pada hari ini untuk pedoman kita bersama. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita nak menyambung kisah Nabi Musa pada hari ini, dan insya-Allah pada tuan-tuan sila saya mohon untuk share di Facebook untuk sama-sama kita beritahu kepada kawan-kawan tentang pengalaman Nabi Musa ini adalah pengalaman yang menarik, dan ia bukan sekadar kisah dahulu kala, tetapi ia adalah panduan kepada kita apabila kita bercakap tentang perjuangan bersama dengan pemimpin, dengan rakyat, dengan politik. Sebenarnya ia dirakamkan di dalam Al-Quran, dan ada sesuatu yang boleh kita ambil perhatian pada hari ini. Jadi kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi. Untuk bersama dengan tuan-tuan kita terus membaca, dan kita ingin bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga orang-orang soleh. Dan inilah perjuangan nabi yang dibawa oleh Nabi Musa bersama dengan pengikut-pengikutnya berhadapan dengan Firaun, dan ini adalah satu perjuangan yang perlu kita ambil pedoman bersama. Mari kita lihat sinopsis pada hari ini. Pada ayat yang ke-138 berkisah ataupun menceritakan sambungan daripada kisah di mana keingkaran Bani Israel, ya, apabila Firaun telah dilenyapkan, telah dilemaskan di dalam laut ataupun tempat air yang luas. Rupa-rupanya Bani Israel masih lagi mempunyai perangai yang pelik, ya, yang perlu kita beri perhatian agar kita tidak menjadi perangai seperti Bani Israel sehingga ayat 141. Dan kemudian pada ayat 142 dalam misi Nabi Musa untuk menerima Taurat, Nabi Musa bertemu dengan Allah, munajat Nabi Musa dan permintaan baginda untuk melihat Allah serta diturunkan Taurat
kepadanya. Jadi ini pada dua ayat 142 dan 143, tapi kita mulakan dahulu dengan bacaan ayat 138 hingga ayat 141 dipimpin Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Tuan-tuan sahabat-sahabat Al-Quran, insya-Allah sama-sama kita akan belajar memahami tadabbur ayat daripada surah Al-A'raf, sambungan kisah Bani Israel. Bagaimana makruf kita tentang kisah Nabi Musa ini yang begitu banyak dalam surah dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa. Bukan satu surah tapi banyak surah cerita tentang Nabi Musa. Bagaimana Ustaz sebut tadi, pengalaman Nabi Musa yang Allah Taala ceritakan kepada kita hari ini bukanlah saja untuk kita nak mendengar, mengetahui, tapi kita nak ambil pengajaran, nak ambil motivasi, semangat bagaimana Nabi Musa berdepan dengan cabaran demi cabaran daripada umatnya, Bani Israel dan lain-lain. Bayangkanlah selepas kalau kita kata kita dah selamatkan orang daripada kesusahan, kemudian orang yang kita selamatkan tu pula buat pula masalah kepada kita. Subhanallah. Tapi tengok Nabi Musa AS untuk sama-sama kita belajar. Kita akan baca daripada ayat 138 hingga 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 138 hingga ayat 141 Ustaznya, menyambung kepada kisah semalam. Kita sudah pun melihat bahawa Fir'aun dan kuncu-kuncunya, pengikut-pengikutnya itu semuanya telah dihancurkan. Wadammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun, dan juga apa yang telah mereka bina selama ini. Itu yang kita baca pada ayat 137. Dan apakah yang berlaku kepada Bani Israel, ya, pengikut kepada Nabi Musa yang telah ditekan oleh Fir'aun? Allah kata wajawazna, dan kami selamatkan Bani Israel. Allah tak menyatakan tajawazu Ustaz, ya. Kat sini wajawazna maksudnya kredit ataupun yang berkuasa menyelamatkan mereka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mereka yang berusaha. Sudah pastinya pasal bercakap tentang laut terbelah, ya, boleh selamat lagi, itu sudah tentu itu bukan hal manusia. Mana boleh manusia boleh membelah lautan, ya, kecuali apabila Allah menyatakan wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumin, mereka berjumpa dengan satu kaum yang menyembah, ya, yaqufuna ala asnam, maksudnya mereka ini beriktikaf lah Ustaz, ya. Iktikaf ni ada kaitan dengan yaqufun ini, maksudnya mereka konsentrate, fokus kepada apa? Kepada berhala mereka. Sebabnya kalau kita dalam iktikaf, kita konsentrate untuk beribadah pada bulan Ramadan ataupun di masjid, tak spesifik bulan Ramadan, tetapi mereka iktikaf konsentrate pada apa? Pada asnam, pada mereka.
Qalu, kata Bani Israel pada waktu ini ialah ya Musa, ya. Ini kira baru lepas ini Ustaz ya, baru kena selamatkan daripada Firaun, dia dah bercakap kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana, ya, jadikanlah, berikanlah kepada kami ilahan kama lahum alihah. Kalau boleh jadi berilah kami satu Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan. Ini nak ceritanya orang apa tak berapa bijak Ustaz ya. Itu yang Nabi Musa bercakap di hujung itu, qala innakum qaumun tajhalun. Kamu ni memang bodoh kan. Ya, berbanding dengan ahli sihir ini memang mereka adalah orang-orang yang kita lihat sebelum ini. Orang yang berilmu, dia bila dia dalam keadaan sesat tetapi bila dia ada nampak kebenaran, nampak mukjizat daripada Nabi Musa alaihi salam, nampak kelebihan-kelebihan yang ada, terus sujud dan beriman pada Allah walaupun dibunuh, ya. Mereka sanggup berjuang, itu kepentingan ilmu. Tetapi orang Bani Israel ini ialah Nabi Musa menyatakan bahawa kamu ni memanglah tak bijak betul, kan. Dan perkara tak bijak inilah yang menyebabkan Nabi Musa terus lagi memimpin mereka, ya, kerana ini masyarakat awam. Dalam hidup kita zaman sekarang, tuan-tuan sekalian, kalau bertemu dengan masyarakat awam yang tidak berilmu, contohnya kita ambil peranan Nabi Musa ataupun kita mencontohi Nabi Musa, iaitu tetap juga untuk berdakwah, mengajak, walaupun di sini sebenarnya melambangkan kepada orang yang kena tekan, orang yang kena dera, biasanya dia ada kejahilan Ustaz ya. Dan kejahilan tu dia boleh relapse, dia boleh berulang kembali kecuali apabila kita ingatkan berkali-kali. Jadi itu normal yang perlu dibuat oleh pemimpin-pemimpin. Tapi syaratnya pemimpin pun kena bijak. Ya, kalau pemimpin pun jahil sekali, jadi dia menghasilkan jahil murakkab Ustaz ya. Jahil kuasa 2, kuasa 3, pemimpin membodohkan rakyat ataupun rakyat yang diseleweng oleh pemimpin. Maka pada ayat 139, inna haula, Nabi Musa menyatakan mereka itu mutabarrun mahum, ya, akan hancur, fi wa batil ma kanu ya'malun, dan juga batil, sia-sia apa yang mereka lakukan. Jadi ini kira marah jugalah Nabi Musa kepada mereka ni. Kalau kau nak ambil seperti mana mereka ni kau dah dapat macam-macam, kau dah selamat, masih lagi nak mencari Tuhan lain, syirik kepada Allah. Kamu ni memang tak tahu hakikat sebenar. Perjuangan ini bukan perjuangan nak selamat daripada Firaun, tetapi perjuangan untuk menuju kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tak berapa bijak, dia nampak benda yang depan mata sahaja. Tetapi orang yang bijak sedikit, yang perlu dididik, ialah dia nampak bahawa kalau dapat sesuatu, selamat sesuatu, bukan kerana melawan manusia, tetapi untuk bertemu ataupun mengesakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya Nabi Musa menyatakan pada ayat 140, qala aghairallah, ya, iaitu patutkah, ya, nak cari selain daripada Allah, abghikum, aku carikan untuk kamu ilaha, Tuhan lain, wa huwa faddalakum 'alal alamin. Allah telah muliakan, telah memberikan keistimewaan atas seluruh alam kepada kamu. Apakah yang diberikan kepada Bani Israel? Mereka itu ditindas, kemudian mereka diselamatkan. Mereka tidak perlukan tentera untuk berlawan dengan Firaun. Firaun mengejar mereka, Allah hanya perintahkan kepada Nabi Musa dengan tongkat mukjizatnya, akhirnya terbelah lautan dan selamat. Jadi ini adalah satu fadal, satu kurniaan daripada Allah. Jadi Allah dah bagi saya kurniaan yang besar, buat apa saya nak cari Tuhan selain daripada Allah? Ini kira orang tak kenang budi. Ya, orang yang tak kenang budi, dan ini tanda satu kebodohan di dalam kehidupan yang Nabi Musa terus mengingatkan kepada kaumnya, bukan tinggalkan tetapi terus memberi pendidikan. Dan juga mengingatkan pada ayat 141, wa id anjaynakum, kami menyelamatkan kamu daripada ali Firaun, ya, daripada pengikut Firaun, yasumunakum, dan mereka menindas kamu su'al azab, dengan azab yang amat teruk. Ya, jadi beberapa perkara, apakah kelebihannya? Diselamatkan daripada Firaun, yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, iaitu kamu itu telah diselamatkan daripada dibunuh, ya, kepada anak-anak, dan juga dihidupkan kepada perempuan-perempuan. Ini kali kedua Ustaz ya. Kali pertama dulu masa Nabi Musa ketika belum lahir, Firaun bermimpi, ya, pada waktu itu dibunuh semua anak lelaki, ya, tetapi selamat Nabi Musa. Waktu itu dah kena sekali. Yang ini sekali lagi. Jadi
Bani Israel dah cakap dah, engkau ni memang menyusahkan kami, ya, tetapi sebenarnya mereka tetap selamat daripada Firaun. Jadi sebenarnya apa yang Nabi Musa sebutkan ataupun ajak itu bukan kepada Nabi Musa, tetapi menuju kepada Allah yang boleh menyelamatkan kepada seluruh rakyat pada waktu itu. Mesej yang sama juga untuk kita kalau kita nak diselamatkan, maksudnya kehidupan semua rakyat Malaysia ini terus bahagia. Kalau nak selamat, kita mestilah pastikan bahawa semua di kalangan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada integriti, ya, tidak terlibat dengan kerosakan kuasa, rasuah, ya, kerana itu adalah perkara-perkara yang berlaku di peringkat Firaun dan kuncu-kuncunya. Yang penting mereka tetap berkuasa pada waktu itu. Jadi ini adalah ayat yang ke-141 dan selepas ini kita akan melihat bila dah habis peristiwa ini Nabi Musa akan pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum kita pergi kepada bahagian tersebut, mungkin nak minta Ustaz baca sekali lagi ayat 141 ini untuk sama-sama kita ambil pedoman bahawa kalau kita ada selamat dalam sesuatu perkara dalam hidup kita ini, kita kena ingat bahawa sebenarnya Allah beri peluang kepada kita, ya, dan bila Allah beri peluang kepada kita, jangan kita dismiss ataupun kita rasa macam tak apa kot, saya nak syirikkan Allah ke, saya nak kembali balik kepada kerosakan ke. Itu Allah ingatkan, ya, bahawa sebenarnya jangan sampai jadi begitu. Jadi kita baca ayat 141 sekali lagi. Baik, kita baca ayat 141 bagaimana tadabbur tadi. Yang dilihat Ustaz bukan dia biasa-biasa Ustaz, mukjizat. Jarang kita dapat selamat dengan perkara yang begitu ajaib. Yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itulah manusia, kalau boleh kita ambil pengajaran jangan jadi pada kisah ini. Keselamatan yang Allah Taala berikan kepada kita, kebaikan kita gunakan sebaik-baiknya, jangan kita ulang dua kali. Kita masuk lubang biawak pada kali kedua pula, jangan kita ulangi kesilapan tersebut. Sebabnya Ustaz ni bila bercakap tentang kita sekarang ni diuji, ya, dengan wabak, kan. Sebenarnya pada zaman Nabi Musa, kita dah baca sebelum ini, wabak pada waktu itu ialah bila Allah turunkan tufan, ya, puting beliung itu dengan banjirnya. Selepas banjir itu taun merebak di Mesir. Ya, kemudian datangnya belalanglah, kutunya, darah, bafadik, katak di mana-mana. Jadi memang waktu tu kotor sangat sampai istilahnya rijz, ya, mereka itu stress out kan, minta sampai Nabi Musa tolong doakan selesailah perkara tersebut, kan. Jadi nak ceritanya ialah God intervention, pertolongan daripada Tuhan ini penting. Dan jangan lupakanlah, kan, Tuhan dalam kita berhadapan dengan COVID-19 sekarang ini, khawatir nanti ialah Allah boleh bagi dua kali, kali ketiga, kali keempat. Dan kalau Bani Israel ini dia dah selamat dah ni. Dia dah selamatlah Mesir, dah diruntuhkan Firaun itu, tapi masih lagi buat hal pasal terlupa sebenarnya mereka diselamatkan kerana beriman pada mesej Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu satu perkara. Dan kalau kita zaman sekarang ini, kalau kita beriman kepada mukjizat, ya, kembali pada mesej Nabi sallallahu alaihi wasallam, confirm akan diselamatkan, insya-Allah. Insya-Allah. Baca ayatnya. Ya. Auzubillahi وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. صدق
Surah Al-Azim, maksud daripada ayat yang ke-141, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami menyelamatkan kamu daripada Firaun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan ujian yang besar daripada Tuhanmu. Jadi ini adalah ekstrim kepada satu kezaliman daripada Firaun dan juga kuncu-kuncunya ahli Firaun. Jadi apabila kita mengambil pelajaran pada tahun ini Ustaz ya, sebenarnya mungkinlah kita tak berhadapan dengan pemimpin yang tahap Firaun. Ya, tetapi kita doakan agar pemimpin kita sendiri bukanlah mini Firaun. Apa maksud mini Firaun? Firaun kecil yang menekan kepada orang di bawah. Ya, bila bercakap tentang pekerja, okey, saya tak nak bayar gaji pekerja ataupun saya bayar sikit je, kan, biar saya ambil untung yang besar. Ini yang berlaku dalam banyak tycoon ataupun conglomerate Ustaz ya, company-company besar. Dia kalau boleh dia nak bagi untung paling besar kepada dia punya dia punya investor, pelabur dia. Pekerja tak kisah, kan, kalau rasa nak buang dia, kalau nak tekan dia, yang penting saya kaya. Ataupun pemimpin yang dia tak kisah rakyatnya makan ke tak makan, yang penting saya dapat makan di hotel 5 bintang, kereta saya bersusun. Jadi ini adalah lambang kepada Firaun kecil ya, yang berlaku sepanjang sejarah. Jadi kalau katakan kita ada menjadi pemimpin, kita kena cek sama ada kalau saya jadi pemimpin bagi sebuah organisasi, negeri ataupun negara, ada tak orang di bawah itu yang tertindas. Kalau orang di bawah tu tertindas, kita tak kisah pun, yang penting saya boleh hidup saya dengan aman, damai, dan jangan kacau. Kalau nak tegur-tegur saya ke jangan tegur. Sebenarnya itu adalah karakter Firaun ya, yang di mana pada waktu itu dia tak nak ada orang kacau sampai pada satu level, pada satu tahap ekstrimnya ialah bunuh semua anak-anak lelaki ya, ataupun orang lelaki. Tak nak bagi orang kacau dia Ustaz. Tak nak orang kacau ya, pasal kalau kacau saja habislah saya punya projek-projek dia kan. Dia ada projek-projek yang istilah semalam itu yang rishun. Yang rishun itu dia punya arash dia kan, dia punya singgah sana itu jangan kacau. Nak maintain bukannya murah Ustaz ya. Zaman sekarang ni kalau kita ada bangunan yang besar kan, rumah bertingkat-tingkat, sana sebiji, maintenance-nya kena bayar juga. Jadi kalau kurangkan allowance kepada pemimpin dia kata apa pasal kurangkan pula kan. Padahal sebenarnya bagi satu keluarga ada yang mungkin perlukan RM10 boleh makan tengah hari untuk satu keluarga. Jadi ini apabila kita diselamatkan ya, ataupun dalam konteks ayat ini ialah diselamatkan daripada bencana ini, itu tanda Allah beri kita satu nikmat yang besar. Dapat pemimpin yang tidak zalim ataupun kita selamat daripada kezaliman. Tuan-tuan di rumah ada makanan ya, tidak pula sampai tidak dibayar gaji contohnya. Itu adalah peringatan bahawa ini adalah satu nikmat, jangan didustakan. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, jaza ataupun jawaza berulang 5 kali di dalam Al-Quran, dan ia digunakan pada ayat 138 sebentar tadi. Allah menyatakan bahawa mereka itu dilintaskan ya, diselamatkan daripada al-bahr, daripada laut merah yang mereka lintas. Padahal pada Firaun, pada pengikut yang lain, sebenarnya mereka tenggelam. Sebenarnya Bani Israel pun boleh tenggelam sekali dengan Nabi Musa, tetapi bila selamat dalam hidup kita, mungkin ada masalah COVID, kita ada masalah ekonomi, tapi kita masih lagi boleh makan, boleh minum, bekerja, itu tandanya kita sebenarnya diselamatkan Allah dalam cabaran. Kita kena berusaha, bersyukur dan terus berjuang, jangan mensyirikkan Allah SWT. Kita kembali semula, kita berehat, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, manfaatkanlah kami dengan Al-Quran, dan sembuhkanlah kami dengan bil-Quran, dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton-penonton dan sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa istiqamah dan sentiasa ceria dengan My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah kita masuk bahagian kedua
muka surat yang ke-167 insya-Allah. Sebelum tu kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Kita masuk hukum yang baru ialah berkaitan dengan nun, mati dan tanwin. Kita dah belajar mula-mula izhar, hukum pertama. Yang kedua kita dah belajar apa? Idgham, kan? Dan yang ketiga kita belajar iqlab. Dan yang keempat berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin ni kita nak belajar hukum ikhfa. Ini ramailah orang kita dah belajar ikhfa hakiki kita sebut. Baik, kita tengok slide kita. Apakah maksud ikhfa? Ikhfa dari sudut bahasa ialah maksud sembunyi. Orang kata apa? Sembunyi apa pula tu? Kita tengok sini istilah dia. Iaitu menyembunyikan huruf sukun ataupun tanwin. Huruf sukun sudah pastilah kita bincang tentang nun mati ataupun tanwin. So menyembunyikan nun mati tu ataupun tanwin dengan satu sifat antara sifat izhar dan idgham tanpa tasydid serta kekal gunnahnya pada huruf yang pertama. Itu masuk ikhfa dari sudut istilah dan juga bahasanya. Okey. Kita nak tengok apakah huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa ni huruf-huruf paling banyaklah. Sebelum ni kita belajar huruf izhar ada 6 je. Iqlab 1 je. Idgham ada, yarmalun ada 6. Hari ini baki daripada huruf tersebut adalah huruf-huruf izhar. Ada 15 huruf. Yang kalau dulu kita belajar tajwid, kita hafal huruf-huruf izhar ada 15 kan. Kita sebut satu jaza, saddaka, fathiqa, datadhin, syadzin. Satu jaza, saddaka, fathiqa, datadhin, syadzin. Ada 15 huruf ikhfa. Okey. So apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 tu, maka wajib diikhfakan. Macam mana? Nun itu bila bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ikhfa yang 15, maka nun tu mesti dibaca gunnah, didengungkan dengan cara ikhfa. Macam mana caranya? Caranya ialah kita sembunyikan nun mati tu. Sembunyikan nun mati. Biasa makhraj nun kita letak hujung lidah ke langit kan? An, kita baca surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. An, nun mati kan? Mati itu kita letak hujung lidah betul-betul kepada makhraj nun. An. Itu bacaan izhar sebab nun jumpa ain, an'am. Tapi ain bukan huruf ikhfa. So, kalau nun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, contoh nun bertemu dengan ta, bertemu dengan dal, maka nun itu didengungkan tapi hujung lidah kita tak sentuh makhraj nun dekat lelangit atas tu. Kita tak sebut an. Kita sembunyikan hujung lidah kita itu daripada makhraj nun. Tapi kekal nun tu pada sifat gunnahnya. Kita lihat contoh. Dalam contoh yang kita baca, surah yang kita baca hari ini pun ada beberapa contoh. Pada ayat yang ke-138 contoh. Kalau kita lihat pada ayat ke-143 tu. Qala lan tarani. Nun bertemu dengan ta. Lan tarani. Kita tak baca lan. Kita baca apa? Lan tarani. Contoh kedua, nun bertemu dengan dha pula. Walakinilzur ilal jabal. Contoh ketiga, ilahan kama lahum alihah. Ilahan. Ni contoh tanwin pula. Han asalnya ilahan. Okey. Tanwin nun mati kan? Tapi kita baca ilahan kama lahum alihah. Kita tak baca ilahan, tak. Hujung lidah kita sembunyikan makhrajnya. Kan? Di samping kita gunnahkan nun tu dan kena panjangkanlah gunnah tu. Kemudian contoh nun mati bertemu dengan ta pula pada qala innakum qaumun tajhalun, yang pada ayat 138 yang kita baca hujung tadi tu. Qala innakum qaumun tajhalun. Qaumun ta. Kemudian tanwin bertemu dengan fa. Bi'ashrin fa. Kalau orang tanya, nak sembunyikan nun tu dekat mana pula? Kalau idgham sebelum ni masuk, nun tu masuk dalam waw. Tu masuk. Kan? Kalau iqlab, nun tu tukar kepada mim. Iqlab. Tapi ikhfa sembunyi. Sembunyikan nun itu di sisi inda.
di sisi apa? Di sisi huruf ikhfa yang 15 tu. Maka insya-Allah ni kita faham dulu hukum ikhfa, ada hurufnya ada 15, yang mana nun mati bila bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 itu, maka wajib didengungkan dengan caranya ikhfa. Okey, insya-Allah kita akan ulang lagi berkaitan dengan hukum ikhfa ni. Kembali kepada Ustaz Fazrul. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi menjelaskan tentang nun sakinah, ya, nun mati Ustaz ya, dan juga tanwin, bagaimana untuk kita membacanya dengan tepat, dan moga-moga itu memberikan pencerahan, ya, ulang kaji bagi tuan-tuan yang sudah pun belajar di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, dan mungkin baru bagi sebahagian. Kita cuba membacanya dengan jelas agar Allah mudahkan kita, insya-Allah. Kita ingin menyambung Ustaz ya, ayat yang ke-142 dan ayat 143, di mana apabila Nabi Musa ya telah pun mengingatkan kepada kaumnya, ini kira round 1 lah tadi ya. Round 1 tu maksudnya ialah Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya selamat daripada Firaun dan juga kuncu-kuncunya ahli Firaun. Maka selepas itu Nabi Musa ingin bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 142 dan ayat 143. Silakan. Baik. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan dua ayat 142 dan 143 ya. Jadi kita sudah pun melihat kepada bagaimana kepada pengikut Nabi Musa, Bani Israel itu sudah pun diselamatkan, dan ketika dah selamat itu pun mereka masih lagi ada identity conflict ya. Mereka kerana pernah ditekan, mindsetnya itu tidak berilmu ya, tajhalun, ikut pada emosi ya. Bila emosi mengikut ke melangkau daripada akal, ia menyebabkan seseorang itu tidak normal ataupun tidak berfikir dengan cara yang jelas dalam kebenaran. Tetapi ia masih lagi dididik oleh Nabi Musa ya, iaitu Allah telah beri kamu macam-macam ya. Zaman kita ingatkan bahawa kita dah diberi macam-macam, mengapa lagi nak pilih kepada syirik kepada Allah? Kalau kita tak suka, kalau pengikut Nabi Musa tak suka pada Firaun kerana dia syirik, mengapa kena ambil syirik pula masuk ke dalam diri Bani Israel itu sendiri ya? Kalau kita tak suka kepada, mungkin ada orang di dalam kehidupan kita yang dia sombong, dia tak kisah pun kepada hak orang-orang di sekelilingnya, tapi dalam masa yang sama kita sendiri jangan pula melakukan syirik kerana kita ada potensi untuk jadi
mini Firaun ya, pada bila-bila masa, cuma kuasa belum sampai lagi saja, tapi bila sudah sampai dia boleh bertukar keluar tanduk daripada dirinya. Jadi selepas daripada diingatkan perkara tersebut, wa wa'adna Musa ya, dijanjikan kepada kami, janjikan pada Musa 30 hari dan dilengkapkan 10 lagi untuk mendapat apa? Untuk mendapat bertemu bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Boleh Nabi Musa dia pertama dulu mungkin pernah bercakap dengan Allah ya. Kali ini nak bercakap lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Nabi Musa ni diberikan kelebihan kalam Allah ya, boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum beliau pergi itu ataupun semasa nak pergi itu, waqala Musa ya, kata Musa kepada akhi, iaitu abangnya ya. Nabi Harun ni lahir lebih awal ustaz ya. Lebih awal 3 tahun waktu kalau ikutkan kepada penerangan Nabi Harun ini sebelum dilantik menjadi rasul itu adalah pengawal di istana Firaun ya. Tapi yang pentingnya ialah Nabi Harun ini adalah abang. Jadi abang dengan adik ni dia bergabung untuk melaksanakan misi perjuangan dakwah. Dan misi dakwahnya satu kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya, selesai. Kali ini Nabi Harun dan juga Nabi Musa bersama bergabung untuk mendidik kepada masyarakat rakyat pada waktu itu, kerana mereka bukan sekadar nak selamat daripada Nabi Musa ya, bukan sekadar tak nak ditindas, tetapi kerana nak dibebaskan, berteraskan kepada tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kemenangan dalam kehidupan ini hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Kalau tidak, kita hanya selamat, kita boleh makan ya, kita boleh minum, kita tak ditindas, itu macam Bani Israel. Tetapi kalau lepas itu masih lagi terlibat dengan perkara-perkara syirik, maka akhirnya kesusahan akan melanda semula kepada sesuatu negeri ataupun organisasi ataupun negara. Maka apakah pesanan Nabi Musa kepada Nabi Harun? Ini adalah ayat berkaitan dengan kepimpinan. Yang pertama, ukhlufni fi qaumi ya, gantikan aku. Ya, Nabi Musa ketika nak pergi 40 hari itu bertemu dengan Allah untuk mendapat janji iaitu Taurat, nak mendidik kepada masyarakatnya kembali. Yang pertama, Nabi Harun kena ukhlufni ya, maksudnya menjadi khalifah yang menggantikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan apakah yang perlu dibuat? Wa aslih, terus membaikkan kepada masyarakat. Nak ceritanya misi masih lagi berjalan. Kena didik, kena baiki. Yang itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa percaya pada abangnya Nabi Harun, pasal Nabi Harun ni pandai bercakap ustaz ya. Di antara Nabi Musa dan Nabi Harun ini, Nabi Harun lebih petah bercakap berbanding dengan Nabi Musa. Tetapi yang menyebabkan Nabi Musa ini boleh memimpin ya selama ini ialah kerana bahagian yang hujung itu, wala tattabi' sabilal mufsidin. Jangan kamu ikut kepada jalan orang-orang yang melakukan kerosakan. Yang ini kekuatan Nabi Musa. Nabi Musa ni dia punya karakternya amat strong, amat kuat, sehingga kan dia boleh menguruskan kepada Bani Israel ramai yang degil-degil ni. Yang tadi itulah bila dah selamat nak Tuhan lain lah kan. Bila katakan di tempat lain Nabi Musa ni diminta kalau surat Baqarah tu biasa minta sah. Dia minta lebih-lebih. Kan nak tengok Tuhan lah, nak dapat apa, dah beri manna wasalwa, nak dapatkan makanan bawang, kacang sebagainya. Jadi nak handle, nak uruskan orang-orang begini perlukan karakter Nabi Musa yang jenis pam ya. Dia bukannya jenis Nabi Harun, dia lembut sikit ya, dia pandai bercakap tapi dia agak lembut. Dan dalam hidup kita pun kita ada nampak karakter itu ustaz ya. Ada orang dia cakap tak berapa sangat tapi karakternya pam ya. Ada orang yang dia bercakap okey tapi dia mungkin agak lembut sikit. Jadi dua-dua karakter ini zaman sahabat ada Abu Bakar, ada Umar. Umar itu dia bukan bercakap sangat tapi bam itu memang karakter dia. Jadi kerja jalan ya. Jadi kombinasi dua perkara itu penting. Pasal kalau bam keras sangat pun orang akan ni juga. Tapi kalau bercakap sahaja pun mencabar juga ya. Jadi dua-dua itu saling melengkapkan. Jadi cabaran kepada Nabi Harun ini ialah menguruskan al-mufsidin, orang yang berbuat kerosakan. Ya, kita akan tengok kisahnya yang akan datang di mana Nabi Harun gagal sikit menguruskan orang-orang ini ustaz ya, iaitu Samiri, tapi kita tak tengok lagi sekarang. Jadi Nabi Musa pun pada ayat 143 bertemu dengan Allah. Wa lamma jaa Musa limiqatina, pada waktu yang kami tentukan, wa kallamahu, dan bercakaplah ya Allah kepada Nabi Musa. Dan pada waktu itu Nabi Musa berkata dulu ya, Rabbi arini anzur ilaik.
Tuan-tuan beri perhatian kepada istilah Rabbi arini anzur ilaik. Yang pertama ialah arini, ya Tuhanku, berilah aku peluang untuk tengokmu. Ara ini tengok sepintas Ustaz ya. Sekali. Itu ara. Arini. Tetapi ada perkataan anzur. Anzur ini maksudnya nak tengok lama-lama. Jadi bila Nabi Musa ni dia bukan sekadar nak tengok sekali saja, itu yang pertama arini, tapi anzur itu nak tengok lama-lama pada siapa? Ilaik, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawab Allah Subhanahu Wa Taala, lan tarani, kamu tidak mungkin dapat, lan itu ada ya, tidak mungkin akan dapat lihat walau sepintas. Lan tarani, bukannya lama-lama ya, sepintas pun tidak. Tetapi kamu, apa yang kamu boleh buat, kamu tengok lama-lama kepada jabal. Ada gunung dekat situ. Fa inistaqarra, kalau jabal ataupun gunung itu kekal, barulah kamu boleh tengok sepintas kepadaku. Jadi Allah memujuk kepada Nabi Musa. Nabi Musa rindu nak melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Dia kata, okey, test dulu, tengok kepada gunung. Kalau gunung ni okey, kamu boleh tengoklah sekali, ya, sepintas. Jadi falamma tajalla, apabila Allah menunjukkan kepada jabal, ja'alhu dakka, bukan sekadar kalau katakan gunung yang berais Ustaz ya. Kalau diletakkan cahaya matahari, dia akan meleleh, dia akan cair sikit. Tapi ini bukannya lebur itu sikit. Boom, terus habis ya. Dakka, habis, hancur gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqa. Apa kesannya? Bila Nabi Musa tengok kepada gunung yang hancur tersebut, maka pengsan Nabi Musa. Ya, nak ceritanya pengalaman mudahnya, kalau katakan gempa bumi pun orang boleh pengsan Ustaz ya, pada skala Richter yang tinggi 7 ke 8. Ini bukan sekadar gempa bumi, ini adalah hancur gunung ya, hancur gunung tersebut. Falamma afaq, apabila bangun Nabi Musa, kata Nabi Musa, subhanak, maha sucimu ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang paling awal untuk beriman. Kalau Nabi Ibrahim cakap awal muslimin ya, yang menyerah pada Allah. Di sini Nabi Musa menyatakan awwalul mukminin. Mengapa? Kerana ini adalah permintaan iman. Permintaan iman. Kalau Nabi Ibrahim bercakap tentang bila ada ujian-ujian itu adalah nak menyerah kepada Allah, itu namanya muslimin ya, kita menyerah ikut, ya Allah, apa-apa sahaja aku serah diri aku, diuji macam mana aku serahkan padamu. Tetapi bagi Nabi Musa ialah ujian keimanan. Dan pada waktu ini Nabi Musa bertaubat ya, memohon ampun pada Allah. Kerana apa? Kerana permintaannya itu adalah permintaan yang sebenarnya apa Ustaz ya? Sebenarnya amat besar. Ya, amat besar. Dan walaupun Nabi Musa ni adalah orang yang amat pakar pada Taurat, bijak, tetapi permintaan-permintaan itu ada yang ialah Nabi Musa masih lagi seorang manusia, jadi beliau bertaubat ingin kembali kepada Allah SWT. Pelajaran untuk kita apa? Pelajaran untuk kita ialah kadang-kadang kita mungkin ada kadang-kadang Ustaz ya, bila susah sangat, kita ada minta benda yang pelik-pelik. Ya. Minta benda yang pelik-pelik. Benda yang kalau Allah bagi mungkin menyebabkan kita rosak lagi selepas itu. Jadi itu sebabnya mengapa kalau kita bercakap tentang kita berdoa Ustaz, ayat 186 surah Al-Baqarah kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, di hujung itu kena falyastajibu li wal yu'minu bi kan, kita kena beriman dan juga jawab pada Allah dan beriman pada Allah SWT. Pasal ketika berdoa, contohlah Ustaz ya, kita minta nak dapat A contohnya, tak payah cakap apa kan, minta A tapi tak dapat A ya, kita beriman sahaja bahawa itu adalah baik bagi saya ya, setakat itu kita boleh minta lagi, minta lagi. Tetapi kalau kita diberi A ya, kalau kita kata ya Allah aku tak puas hatilah, aku nak juga A, kita tidak tahu bahawa sebenarnya ia mendatangkan keburukan kepada kita. Ada orang dia boleh dapat kereta besar Ustaz ya, kereta besar dia okey, dia relax je kan, tak ada dia nak waktu maghrib dia tetap juga jadi imam, tetap sembahyang. Ada orang kalau dapat kereta besar kan, dia mungkin asyik nak polish je kereta ni tu sampai maghrib dia pun tertinggal. Jadi itu bercakap tentang doa dan iman ini penting. Dan dalam hal ini permintaan Nabi Musa alaihi salam untuk dapat macam-macam, salah satunya ialah melihat kepada Allah ini, ditegur oleh Allah bahawa sebenarnya kamu tak mampu ya. Dengan akhirnya Nabi Musa menyatakan yang perfect,
maha suci adalah Allah, yang tak perfect adalah saya bertaubat, dan membawa kepada situasi kita pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan. Itulah peristiwa, ya, kisah pengikut Nabi Musa bila dia dah rasa selamat daripada Firaun. Dia tengok pada satu kumpulan, ya, di seberang Laut Merah itu, dia nak dapatkan berhala. Musa tak bagi. Itu sebelah kanan atas itu, ya. Kerana apa? Kerana Allah dah selamatkan, mengapa kena kembali kepada berhala. Dan di bawah itu, berapa lama Nabi Musa itu terima wahyu, ya, kaumnya ditinggalkan, dan pada waktu itulah berlakunya kerosakan ketika dipimpin oleh Nabi Harun. Dan di kanan bawah itu adalah cerita bagaimana Nabi Musa itu pengsan, ya, ketika ingin bercakap ataupun ingin melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada resolusi kita pada halaman 167 ini. Yang pertama, jangan mudah terjerumus melakukan dosa selepas Allah memberi bantuan demi bantuan kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, perbaiki amal kerana ia perlu dibuat agar tidak merosakkan kita kelak, ya. Amal kita yang buruk itu dia akan merosakkan lagi kejayaan-kejayaan kita. Dan yang ketiga, selalu berpesan kepada pengganti atau pembantu kita dengan mesej yang jelas dan penuh tanggungjawab, dan kenal pasti apakah kelemahannya, berikan penekanan, penegasan agar ia jelas untuk diuruskan. Kita doa pada Allah, dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terus menjadikan kita orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran, menghargai mukjizat. Jangan lupa Allah dah bagi macam-macam dekat kita, dan kita terus berjuang. Jangan jadi seperti Bani Israel yang lupa pada Allah selepas memberi banyak nikmat. Inilah kesedaran yang kita ingin juangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kesedaran untuk terus berjuang, ingat nikmat Allah itu lebih besar. Jangan pilih nikmat-nikmat kecil sementara yang boleh merosakkan kita. Dan dengan sumbangan tuan-tuan itu, harapnya ia dapat melonjakkan lagi kejayaan kita di dunia sampai ke akhirat. Kita bertemu lagi pada episod ulangan pada jam 5, jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Doakan tuan-tuan terus berjuang seperti Nabi Musa. My Quran Time, baca faham amal. My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.